الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan adik-adik Jawatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam surah yang mulia ini. Dan mari kita abadikan masa yang ada antara maghrib dan isyak ini untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita bersukaria, bergembira menyambut merdeka, mari kita betul-betul menjadi hamba Allah. Sebab makhluk yang merdeka benar-benar tak ada. Kita pun dijadikan Allah bukan untuk mereka, dijadikan Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba Allah. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, dia setuju, dia terima kenyataan ini, semua orang terima. Sama ada dia tunduk dan patuh kepada Allah ataupun dia derhaka kepada Allah, pun dia menerima kenyataan bahawa dia patut menjadi hamba Allah. Sepatutnya dia menjadi hamba Allah. Dia terima walaupun dia tak pernah sembahyang. Orang itu pun kalau dia kata kamu ni hamba Allah, marah ke tak? Tak marah, dia seronok dia. Kerana fitrah dia memang suka untuk menjadi hamba Allah. Dan dia tak suka menjadi hamba yang lain daripada hamba-hamba Allah. Tapi kalau kita kata kamu ni hamba dunia, macam agak-agak. Katalah cari mana-mana satu orang mikir ni hamba dunia lah, macam campur ya. Pasal dia tak mau jadi hamba dunia. Walaupun kadang-kadang ya, kehidupan dia seolah-olah dia menjadi hamba dunia. Ya, kata orang kampung saya, tak keren seluar basah. Mencari duit dia kerjanya. Tapi orang itu pun kalau kita kata menjadi hamba dunia, marah benar dia. Sebab hati kecil dia tak suka, tak setuju untuk menjadi hamba. Sepakat dengan kehendak Allah. Allah jadikan kita untuk menjadi hambanya, dan dia pun setuju untuk menjadi hamba Allah. Jadi bersyarikat antara kehendak Allah dengan naluri manusia itu sendiri. Jadi kita ni menjadi hamba Allah. Orang yang menjadi hamba Allah, dialah merdeka. Yang betul-betul menjadi hamba Allah, itulah dia merdeka daripada menjadi hamba-hamba yang lain daripada Allah Ta'ala. Orang tu benar-benar merdeka. Kalau tidak usah buat, boleh laung aja lah, merdeka. Boleh laung aja lah ya. Wallahualam alam benar-benar. Siapa ada kitab ni buka muka surat 2. Yang ruminya bukan muka surat 2, dia ada banyak mukadimahnya. Ada riwayat hidup Syekh Salman dan sebagainya. Tengok, dia mula kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Jawi bukan surat 2, pasal dia tak ada banyak, dia terus kepada kandungan kitab saja. Yang Rumi banyak benar kerenahnya sebelum itu ya. Yang itu saya tak bacalah sendiri. Yang Rumi itu bacalah sendiri, dia tak ada kena-mengena dengan kitab tersebut. Itu tambahan bagi mereka-mereka yang memiliki kitab itu. Riwayat hidup Syekh Salman dan sebagainya, macam-macam adalah situ ya. Jadi kita mula daripada muka surat dia, muka surat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kalau satu-satu kitab tu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bermakna pengarangnya tu orang Islam. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang kafir mengarang kitab-kitab Islam. Lebih banyak kitab-kitab Islam dikarang oleh orang kafir daripada orang Islam sendiri membaca kitab-kitab itu. Faham kenyataan saya ni? Lebih banyak kitab-kitab yang dikarang oleh orang kafir daripada orang Islam sendiri membacanya. Ya? Kita pun berapa banyak kitab kita dah baca ya? Sebuah lah. Ya? Berapa banyak kitab kita dah baca? Ada 1000. Renti ke lah. Labun boleh lah ya. Termasuk yang bercakap ni lah ya. Bukannya yang bercakap ni rajin nom baca, tak juga. Jadi kalau bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu bermakna pengarangnya orang beriman, orang Islam, orang kita. Maknanya apa yang diajar di sini bukan mengandungi ajaran-ajaran yang sesat. Tidak mengandungi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab itu kita kalau beli kitab, pastikan dia bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang kafir dia tak ada mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God pun tak ada. Tak ada. Cuma dia cerita aja tentang kebaikan Islam, tapi dia pun tak Islam. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang pandai cakap orang putih, banyak benar kitab-kitab tentang Islam, dikarang tentang Islam, tapi pengarangnya bukan Islam. Dia kena jaga baik-baik. Baik, kumulai kitab ini, tengok ejanya, kumulai, kemelai katanya. Itu sebab nak ngaji kitab ini tuan-tuan dan puan-puan kena berguru. Yang Rumi tak apalah, yang Jawinya kumulai, bukan kemelai. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu amat pemurah. Yang amat murah lagi mengasihani. Mengasihani itu Ar-Rahim. Murahnya Allah, rahimnya Allah itu ya. Amat pemurah dan amat pengasihani. Mengasihani. Murahnya Allah itu dalam dunia ini semua orang dapat. Dengan murah Allah tu orang dapat ya. Barack Obama dapat, Netanyahu dapat, Manmohan Singh dapat. Kita kenal ke nama-nama saya sebut ni. Tu dia pun dapat. Artinya nikmat-nikmat dunia ni Allah tak sekat. Orang dia dapat belaka. Ya, Lim Kee Siang dapat, Chua Soe Lek dapat, lagi Sami Velu dapat, lagi Kapal Singh dapat. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Kita dapat juga ya. Memang dapat pun. Ayo dapat macam saya ni, insyaAllah ayo dah dia dah. Ya. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi Ar-Rahim Allah Ta'ala khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau tak beriman, tak dapat Ar-Rahim Allah Ta'ala, tak dapat pengasihani Allah Ta'ala, itu tak dapat. Hanya untuk orang beriman semata-mata. Kerana nikmat syurga tu untuk orang beriman saja. Kalau tak beriman, tak merasa masuk syurga. Ya. Terusakan nak masuk syurga, cium bau syurga pun tak dapat. Jadi untuk orang beriman dapat dua-dua. Ar-Rahman pun dapat, Ar-Rahim pun dapat. Sebab itu kita kena jadi orang yang beriman supaya dapat kedua-duanya. Ar-Rahman tu di dunia ni semua dapat. Memang Allah bagi ambil. Sebab itu ada satu hadis menyebutkan, kalaulah dunia ini ada nilai walaupun sebelah sayap nyamuk, nescaya orang kafir itu tidak akan aku bagi makan, kata Allah. Itu hadis qudusi dia. Tidak akan aku bagi minum walaupun seteguk air, kata Allah. Kalaulah ada dunia ini nilai di sisi Allah, nilainya berapa reganya? Rega sebelah sayap nyamuk. Mahal no rega sebelah sayap nyamuk. Kalau ada nilai macam itu dunia ni, kata Allah, nescaya orang kafir itu takkan dapat minum walaupun seteguk air. Maknanya apa? Maknanya dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Yang menilai dunia ni siapa? Manusia, orang aja. Di sisi Allah tak ada nilai.
Macam benda bernilai lah dalam dunia ni. Mat bernilai tak? Mat tak harga mat? Itu sebab kita payah nak dapat mat. Nilai tinggi. Dinar, berapa nilai dinar? 1 dinar berapa? Kuis perdana malam ni. 1 dinar berapa nilai sekarang ni? RM700 tahu 1 dinar. RM700 nilai. Kalau dirham sekeping duit perak tu bukan RM1 je dah duit kita. Ini 1 dinar. Mahal ke murah? Mahal. Sebab itu dia payah nak dapat. Macam ikan jugalah. Ikan yang mahal tu senang ke susah nangkapnya? Senang ke susah nangkapnya? Susah. Ikan kerapu sikit ke susah nangkapnya tengah-tengah laut tu, ya. Ikan jenah, ikan kerisi, itu semua yang susah nangkapnya. Kalau ikan ikan perit, tahu ikan perit? Dia tak tahu ikan perit ke? Rupa ikan apa tu? Rupa ikan temakang tu ikan perit namanya, senang aja, ya. Tepi lombong dah ada. Di kolam-kolam dah ada. Pasal apa? Harganya murah. Begitu juga sayur-sayuran. Yang susah nak dapat tu murah ke mahal harganya? Yang susah nak dapat murah ke mahal? Asparagus mahal ke murah? Mahal berbenar. 2-3 untai ada RM4, ada RM5. Ada ke pernah beli asparagus ni? Sini payah nak dapat asparagus di mana? Di Cameron Highland baru dapat. Mahal tu. Tapi kalau lalang mahal ke murah? Tuan-tuan, lalang mahal ke murah? Puan-puan belakang tu mahal ke murah harga lalang? Tak ada harga. Tak ada harga. Itu pun senang dapat. Senang ke susah nak dapat lalang? Senang berbenar. Tak ada harga di sisi Allah. Ambil lah. Kalau kita ada lalang pun ada kita jaga bunuh lalang tu. Mau nampak siapa nembak, siapa ambil, aku tembak ada. Tak ada, siapa hendak ambil lah. Kita balik-balik dia kerja tengok ada menggali ngambil lalang keliling kita rumah kita. Ada kita nembak dia dengan nampak. Ada ngejual dengan barang. Apa kita buat? Apa kata kita? Besok datang ambil lagi ya. Besok datang lagi. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa nak terang? Pasal apa? Lalang tak ada harga. Ada nak bangkang. Bila tak ada harga, free aja. Begitulah dunia ni, tak ada harga, bagi Allah ambil. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, yang terkaya dalam dunia ni bukannya orang Islam pun. Yang ramai yang terkaya dalam dunia siapa? Orang-orang kafir. Pasal apa? Pasal dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tapi di akhirat besok, di syurga besok, baru dinilai. Itu sebab yang bernilai di mana? Di syurga. Ndak ke tak ndak ada mai syurga ni? Kau tak ndak ke tahu kan? Makan di syurga dengan makan di dunia serupa ke? Serupa ke? Ya Allah, perempuan serupa ke? Makan di dunia dengan makan di syurga. Serupa ke? Mana serupa? Tak serupa, lain. Tak serupa tau. Lain. Dalam dunia ni makan macam mana sedap pun dia sedap di kerongkong aja. Lain tak ada sedap. Tapi dalam syurga bila kita makan bukan saja kerongkong yang sedap, kuku pun sedap, rambut pun sedap, kaki pun sedap, seluruh anggota tu sedap. Itu makan di akhirat di syurga. Minum di syurga. Selagi minum itu tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu minuman di syurga. Di dunia ni minuman yang sedap je. Cendol tu kalau dah pukul 5 petang kita puasa hari itu sedap tak? Tengok cucu kita minum cendol, rasa dia apa? Rasa dia minum sirap apa namanya? Mi Bandung lah. Air Bandung ya. Punyalah sedap rasanya. Tak minum pun. Itu di dunia. Tapi di akhirat bila minum aja tak ada pula kencing-kencing tahu. Makan banyak mana pun tak ada berak-berak. Itu di syurga tahu. Hendak kita nak ni. Atas? Tahu kata? Minta maaf lah tuan-tuan ya, ini ustaz ni orang kampung Gajah.
Jadi dia ke mana pergi pun dia slang kampung gajah tu tak boleh tinggal. Ya. I must defend my kampung gajahan, you know. Ya. Mesti kita apa? Itu di akhirat. Makan tak ada berak-berak, minum tak ada kencing-kencing. Dia jadi apa? Dia jadi peluh, lagi jadi angin yang baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Baunya itu lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi itu apa? Nanya orang belakang tu, kasturi apa? Kacang hijau, rebus ya. Betul? Balut apa bulu-bulu dengan tepung ya, betul goreng ya. Itu katanya. Itu kasturi kan? Itu kasturi lah, itu namanya kue kasturi. Kasturi yang sebenarnya ialah sejenis wangi-wangian syurga. Yang paling wangi di syurga ialah kasturi lah. Dipanggil dalam bahasa Arabnya misk. Miskun ya, min sin kaf miskun. Itu namanya kasturi. Peluh tu bau kasturi. Dalam dunia ni siapa nak peluh? Siapa nak peluh orang dalam dunia? Saya pun lepas jogging, siapa nak peluh? Siapa nak peluh ai ambil kan? Siapa nak? Tak bersiul, pengit baunya. Ini di syurga besok lebih wangi daripada bau kasturi. Itu dia ya. Peluh dan juga angin. Bila keluar angin je pon, semua orang berebut ciumnya. Pasal apa? Wangi berbenar. Dalam dunia ni cetera tengah ramai-ramai ni. Jom. Pensan orang belakang tu. Itu beza antara dunia dan akhirat. Tapi syurga lah, bukan kalau neraka atau benar lah ya. Baik, baca senang. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani. Jadi tuan-tuan dan puan, apa saja kita buat dalam dunia ni yang baik-baik, mestilah ataupun sunat kita mulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Start tokar Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Apa lagi? Berjalan, mula berjalan tu Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Yang baik-baik sunat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak berak janganlah pula baca Bismillah nak berak. Nak berak ada jampi lain. Apa jampinya? Apa jampinya? Orang belakang. Apa jampi nak berak? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kan? Macam mana? Ya Allah, tak tahu dia menjampinya. Tak tahu dengar elok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udahlah itu jampinya. Ya Allah demen. Ada orang tak hafal angkat tangan. Kalau hafal tak apalah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu lagi satu yang diajar oleh Rasulullah ya. Kalau tak hafal itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan bismillah, tak ada bismillah, ada pula dengan nama Allah la ilaha ya. Jadi elok kita memulakan dengan bismillah setiap kali kita melakukan pekerjaan yang baik-baik ya. Alhamdulillahil fattahi bihi fi kulli kitab. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dituntut, tengok dituntut tu, bukan ditenak tu ya, yang dituntut memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Jadi tuan-tuan ini dituntut tau. Tuan-tuan beli kitab di mana-mana lah, pustaka muda ke, di Mubarak ke, tengok ada tak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, boleh beli. Kalau tidak, tak usah beli. Ya? Dia dituntut tu katanya, kita kena cari, ada tak Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, baru boleh beli. Kalau tidak, jangan. Ya, dituntut. Pada tiap-tiap kitab. Apa saja kitab lah. Kemarin tafsir ke, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, apa-apa saja. Yang dituntut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad khatamin nubuwatil mazkuri fil kitab. Ini selawat ya.
Selawat dan salam. Wassalatu wassalam. Kalau kita selawat elok dua-dua. Wassalatu wassalam. Assalatu wassalam. Salat tu selawat, salam tu memberi salam ya. Assalatu wassalam ala sayyidina, ke atas penghulu kami. Sayyidina tu artinya apa? Penghulu kami. Namanya siapa? Penghulu kita namanya siapa? Muhammad. Bukan penghulu dolar ke penghulu leman ke, bukan ya. Penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Khatamin nubuwah. Apa arti khatamin nubuwah? Nabi yang penyudah. Lepas Nabi Muhammad tak ada lagi Nabi. Ya, walaupun banyak orang mendakwa jadi Nabi selepas Nabi Muhammad, semuanya palsu belaka. Ya? Tak ada. Nabi yang akhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana tahu kan bulan depan datang ada orang dari kampung tu. Kenal ke orang dari kampung? Namanya Ibrahim. Teman semalam dilantik di Tuhan jadi Nabi yang macam. Macam. Percaya ke tak? Jangan harus bertanya. Halo kau balik. Balik kami tak nak dengarnya kata ya. Balik kamu, kami tak nak dengar. Kerana Nabi yang terakhir hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang ngaku jadi Nabi? Ada. Ada seorang India namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ada ke pernah dengar nama ni? Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku menjadi Nabi. Selepas Nabi Muhammad, Ahmad tu akulah katanya. Ya, berdasarkan ayat Quran. Ya, wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berilah berita gembira, terimalah berita gembira bahawa nanti ada seorang Nabi yang namanya Ahmad. Akulah tu katanya. Ya, akulah tu katanya. Itu Mirza Ghulam Ahmad, pengasas fahaman Qadiani namanya. Qadiani itu banyak orang Melayu banyak masuk Qadiani. Di Gombak tu banyak Qadiani ya. Jangan percaya. Kemudian di Selangor pun ada seorang, dia ngaku jadi Rasul tu. Apa Nabi dia? Jadi Rasul. Ya. Rasul orang Melayu katanya. Orang Melayu mana ada Rasul katanya? Akulah katanya. Dia ada dalil tau, ada hujahnya. Dalilnya apa? Innaka laminal mursalin. Tak pernah kena mendengar ayat ni. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu itu adalah dari golongan rasul-rasul katanya. Akulah tu katanya. Padahal ini dari mana datang ayat ni? Innaka laminal mursalin. Dari surah Yasin. Akulah tu katanya. Ya, Rasul untuk orang Melayu katanya. Padahal innaka tu bukan dia namanya Haji Qahar. Ya, innaka tu siapa? Sesungguhnya kamu tu siapa? Nabi Muhammad. Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang ngaku jadi Nabi, jangan terima, jangan percaya, jangan ikut. Allah akan balik ya. Kalau dia mengaku jadi Nabi. Kecuali kalau ada seorang mengaku jadi Nabi Isa. Dia mengaku dialah Nabi Isa. Yang itu KIV dulu. Bukan terus terima. KIV dulu. Kerana akhir zaman ni kata Nabi Muhammad, memang Nabi Isa akan kembali turun dari langit. Ya, kalau dia mengatakan dia Nabi Isa, KIV dulu. Tengok tanda-tandanya. Tapi kalau tampilnya cakap punya orang kamu gajah aja. Boleh ke percaya? Boleh ke percaya? Aku Nabi Isa kata. Mak aku namanya Meroyam kata. Boleh terima kan? Dengan harus terima ya. Dia kalau datang pun bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Hebrew tu bahasa Yahudi lah ya. Bahasa Israel. Jadi tengok KIV dulu. Apa tu KIV? Keep in view first. Don't simply accept, don't simply reject. Tengok dulu. Tak orang ada cakap orang putih. Dia buatnya, dia kan jadi orang putih kemarin. Jangan terus-terus percaya. Jangan terus-terus tolak. Tengok dulu. Lain tak usah terima. Lebih-lebih lagi kalau dia mengaku jadi Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu nama khatamin nubuwah al-mazkuri fil kitab, yang diingati dalam kitab-kitab ya. Dan rahmat Allah dan selamat atas penghulu kita. Salawat tu cakap Arabnya selawat.
Kalau selawat dari Allah itu namanya rahmat dari Allah. Kalau selawat kita itu doa kita untuk Nabi Muhammad. Kata Nabi, barang siapa mendengar nama aku, dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam, tidak selawat, orang tu kira apa? Kira apa? Kedekut, bakhil, tangkai jerin, lagi tai hidung masin, lagi apa? Ya Allah, tak tahu dah meh. Apa lagi? Genggam ayo, tak tirih, lagi cike. Tahu ke dah apa benda cike? Ya Allah, dia minta orang nak cike. Cike tak betul, nak cike. Dia nak pronunciation tu mesti very correct baru dia tepat. Kalau cika tak betul, cika tak betul, cike. Ini malah itu nak betul. Itu orang-orang yang tak nak sebut selawat ke atas dia apabila mendengar namanya. Sebab itu bila dengar dia nama Muhammad, jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Daripada sini kata dengar je Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi selawat tu kalau dari kita merupakan doa. Kalau dari Nabi pun doa untuk kita. Tapi kalau selawat dari Allah itu namanya rahmat dari Allah. Allah nak bagi rahmat kita. Ndak keda rahmat Allah ni. Kali lagi ndak keda rahmat Allah. Buat apa? Buat apa rahmat Allah? Air boleh minum, rahmat nak buat apa? Udah diam belakang. Rahmat apa? Nak melayakkan kita masuk syurga. Sebab kalau kita masuk syurga pun bukannya dengan ibadah kita. Jangan rasa semayang tu tentu dapat syurganya jangan rasa ngaji kejap ni, aku ngaji tadi siapa dah tahu siapa Ibrahim, aku syurga mana lah. Itu orang apa kalaunya? Orang perasan. Tahu ke orang perasan? Ya Allah, syok sendiri. Pandai pun dia syok sendiri aja. Aku esok syurga mana lah? Syurga Firdaus ke? Syurga Jannatul Naim ke? Jannatul Ma'wa ke? Itu orang syok sendiri. Rahmat Allah ni melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau Allah bagi rahmat, baru turun berkat. Dari berkat datang pahala. Dari pahala baru layak masuk syurga. Itu tidak akan rahmat Allah tu. Rahmat Allah dan selamat. Salam tu selamatlah, kita doakan selamat Rasulullah tu memang selamat pun kita doakan. Doa tu kita yang dapat pahala, dia memang selamat pun kita doakan Rasulullah itu supaya selamat, kita yang dapat pahala. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan segala yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kesudahan, tengok aja kesudahan tu. Jangan baca kedahan. Kedahan tu kedah begini kesudahan sinnya tu tak ada. Itu sebab lain kali tuan-tuan bila ngaji ni yang ada kitab Jawi, bawa pen, bawa pensil, tulis atas tu kesudahan. Ini kan apa nak tulis? Balik kan lah sama. Balik kan sama balik. Kesudahan tu apa namanya? Kat mana mana yang ada kitab lah, yang tak ada kitab tu mana buatnya. Saya malam ni bawa sikit aja, nak test market dulu. Ada tak orang tak? Tapi Rumi dah habis, Jawi banyak lagi. Kalau tak boleh saya bawa ke bulan depan. Beritahu aja lah, insya-Allah saya bawa akan berapa hendak. Jawi banyak. Lagipun saya galakkan untuk membaca yang Jawi. Kalau boleh banyaklah baca yang Jawi. Tapi dah tak boleh juga, bacalah Rumi mana buatnya. Yang kesudahan segala yang disebutkan dalam Quran, wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-shawab. Atas keluarganya, wa ala alihi, keluarganya, keluarga siapa? Keluarga Nabi lah, anak-anaknya Fatimah apa namanya, isterinya Aisyah, Saudah dan sebagainya. Itu keluarga Nabi, keluarga tu mudah-mudahan kita selawat atas Nabi dan keluarganya. Kerana keluarga Nabi itu adalah wajib kita menghormati mereka. Ashabi kan nujum, kata Nabi. Wa alihi wa ashabihi, dan ke atas sahabat-sahabatnya.
Kalau seorang wasahbihi, kalau ramai washabihi ya. Plural itu ya, washabihi. Al-hadin, apa kata al-hadin? Yang semuanya dapat hidayah. Ya, semua dapat dapat petunjuk. Atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenarnya. Apa agama yang sebenarnya? Islam. Tadi ada Datuk Imam baca, inna dina indallahil Islam. Ada ke tak ada? Tak ada. Ya. Apa artinya? Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Itu sebab tuan-tuan dan puan dalam kehidupan kita kena lakukan secara Islam. Apa saja yang kita buat mesti ikut cara Islam. Sebab Islam itu sudah sempurna. Islam is already perfect. There is no more room for improvement. No more room for alteration. No more room for modification. Faham ke mana? Orang politik faham dah. Orang politik entahlah. Islam itu sudah lengkap. Tidak ada ruang lagi nak dimaju-majukan. Tidak ada ruang lagi dipindah-pindah. Tidak ada ruang lagi nak diubah suai. Tak ada. Ikut Islam seperti mana yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan ikut Islam, minum ikut Islam, berpakaian ikut Islam. Sebab itu Islam ni meliputi segenap aspek kehidupan. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai kepada sebesar-besar perkara ada diajar dalam Islam. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak muak? Ada ke tak ada? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak berosin? Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak mamam? Everything is there in Islam. Semuanya ada dalam Islam. Dan kalau kita buat lain dari Islam, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Ini Allah tegaskan dalam surah Ali Imran. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mengamalkan sesuatu lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi besok. Di akhirat ada dua tempat je tuan-tuan. Satu tempat untung, lagi satu tempat rugi. Perempuan? Dua tempat je. Satu untung, satu rugi. Dia tak ada tempat pulang modal tahu. Di dunia ni boleh tak pulang modal? Boleh, boleh pulang modal. Tapi di akhirat, kalau tak untung, rugi. Kalau tak rugi, untung. Dia tak ada pulang modal. Jadi orang cerdik nak rugi ke nak untung? Kalau nak untung, kena ikut cara Islam. Kalau nak rugi, kena ikut cara lain daripada Islam. Sebab itu Islam tu meliputi segala aspek kehidupan. Apa pun ada. Ada tak nyanyi cara Islam? Ada tak sokan cara Islam? Ada tak pakaian cara Islam? Apa yang tak ada, semua ada. Kena ikut Islam. Baik. Kemudian sahabat pula yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenarnya. Sahabat tu seperti bintang di langit, kata Rasul. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, kata Nabi. Kamu ikut mana-mana satu daripada mereka, nescaya kamu dapat petunjuk. Ikutlah mana-mana. Abu Bakar ke, Umar ke, Osman ke, Ali ke, mana-mana sahabat. Apa kata sahabat? Orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat. Kalau tak beriman, tak ada dipanggil sahabat ya. Abu Lahab sahabat ke bukan? Bukan. Abdullah bin Ubay sahabat ke bukan? Bukan. Abu Jahal sahabat ke bukan? Bukan. Sahabat ni dia beriman. Seperti Bilal bin Rabah, itu sahabat ya. Abu Huzaifah, Abdul Rahman bin Auf, itu nama sahabat ya. Jadi sahabat tu semua dalam kebenaran. Ikutlah mana-mana satu. Dia sebagai contoh ya.
Nombor satu contoh yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah para sahabat. Yang ketiga salafus saleh namanya, yang hidup di kurun 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya salafus saleh. Jadikan mereka itu ikutan, dan saya kita tak akan sesat selama-lamanya. Ya. Kemudian lagi apa? Wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Katanya apa? Dan ke atas tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat. Pengikut Nabi, dia tak ada pernah berjumpa dengan Nabi. Kerana dia hidupnya jauh di belakang kehidupan Nabi. Nabi dah wafat baru dia lahir. Itu tabi'in namanya. Tapi mereka ada di zaman sahabat. Itu namanya tabi'in, pengikut. Seperti yang cakap Melayunya pengikut, ya. Tabi'in. Jadi mana-mana pun itu tabi'in tu. Lepas tabi'in tu tabi'ut tabi'in namanya. Tabi'ut tabi'in. Ta alif ba ain, alif lam ta alif ba ain ya nun. Tabi'ut tabi'in namanya. Artinya pengikut kepada pengikut para sahabat. Bukan pengikut para sahabat, pengikut kepada pengikut para sahabat. Faham kan? Pengikut para sahabat tu dia ikutnya. Maknanya mereka tak pernah jumpa dengan sahabat, tapi mereka berjumpa dengan tabi'in. Ikutlah mana-mana satu tu. Nescaya dia kita akan dapat petunjuk. Kerana Nabi bersabda, khairul qurun qurni. Sebaik-baik qurun ialah qurun aku, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum. Kemudian qurun yang mengiringi qurun aku. Summal ladzina yalunahum. Dan qurun yang mengiringi selepas itu. Katanya 200 tahun lepas itu, ya. Nah, yang paling baik qurun Nabi 1 tahun lepas Nabi, kemudian 1 tahun lepas itu, kemudian 1 tahun lepas itu. Semua berapa? Semua berapa? 300 tahun selepas Nabi. Itu qurun yang terbaik. Zaman kita ni bukan namanya salafus saleh. Zaman kita ni apa keluarnya? Halafut talib. Halafut talib. Halaf tu artinya yang terkemudian. Talib tu yang majoritinya jahat-jahat. Udah dia menyolang mati nama saya. Ustaz baru sekali datang udah ngata kemer je ni. Iya ke tak ni? Majoritinya jahat ke baik? Majoritinya jahat ke baik? Jahat. Jangan tengok di flat ni je. Tengok global. Tahu global? Dalam dunia ni mana yang ramai, Islam ke kafir? Kafir yang ramai. Ya, yang Islam pula mana ramai semayang, mana ramai nengok wayang. Ada banggangan? Bangganlah. Mana ramai yang jahat, mana ramai yang berjihad. Had belakang tu jahat, jihad. Mana ramai? Yang jahat ke yang berjihad? Yang jahat ramai. Mana ramai yang pakai purdah? Tu pakai purdah. Mana ramai yang terdedah? Lagi satu, one more. Mana ramai yang wara', mana ramai yang wakra'. Ada banggangan. Jadi maknanya itu sebab dipanggil halafut talib. Ngaji nak berapa orang? Padahal penduduk flat ni kalau dikumpulkan semua penuh tak surau ni. Penuh ramai. Jadi ramai datang ke ramai tak datang? Ramai tak datang. Ngapa? Entahlah, tanya dia lah, ya. Itu dia, ya. Dan sebab itu kita boleh kata ini salafus salih, tak boleh. Kena kata halafut salih. Zaman yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Jadi kita ni sekarang ni nak jadi majoriti ke nak jadi minoriti? Mana tak? Kita nak jadi minoriti. Baik, lagi apa? Hingga hari kiamat, biasa ni ila yaumil ma'ab. Yaumil ma'ab ni artinya hari pembalasan, ya. Yaumil ma'ab, hari kiamat itu. Dan atas yang mengikut bagi mereka, itu tabi'in tu, ya, mengikut sahabat tu. Hingga hari kiamat. Wa ba'du tu kemudian daripada itu. Wa ba'du, wa tu dan, ba'du tu kemudian. Dan kemudian daripada itu. Wa ba'du. Mayang ada tak ba'diyah dengan qabliyah? Qabliyah tu dulu ke kemudian?
Qabliyah tu dulu ke kemudian? Dulu. Ba'diyah tu kemudian. Ini wa ba'du tu kemudian tu. Lepas itu pengarang ni nak cakap apa? Itu wa ba'du ya. Apa nak dikabarkan kepada kita ni? Pengarang ni nak bincang pasal apa? Itu wa ba'du. Fa yaqulul faqiru. Berkata faqir. Faqiru ila Allah. Faqir kepada Allah Ta'ala. Dia mengaku diri dia fakir, tapi ngarang kitab. Pengarang ni mengaku dia fakir. Apa arti fakir? Bukan miskin lagi, bawah miskin lagi. Apa tak ada, itu fakir. Dia mengaku iman tak ada, ilmu tak ada, akhlak tak ada, tapi ngarang kitab. Kita mengaku pandai, ilmu banyak, amalan banyak, akhlak baik, tapi macam kitab pun tak reti. Itu beza antara kita dengan orang dulu-dulu. Ya, orang dulu-dulu mereka mengaku diri mereka itu sebagai fakir. Allah pun sebut, Allahu ghaniyun wa antumul fuqara, kata Allah ya. Allah lah sahaja yang kaya dan kamu tu semua fakir belaka. Ini pengarang ni dia merendahkan diri dia. Dia mengatakan diri dia adalah fakir ila Allah. Wa ba'du fa yaqulul faqiru ila Allah al-ghani. Allah tu al-ghani. Apa dia al-ghani? Yang kaya hanya Allah. Tuan-tuan dan puan, yang kaya tu bukan makna orang banyak duit, bukan makna orang tokoh besar, bukan makna orang gaji besar, tak ada. Kaya tu artinya orang yang tak ada keperluan. Ya, lagi tak ada keperluannya lagi kaya dia. Lagi banyak keperluannya, lagi miskin dia. Allah apa keperluannya? Apa ada keperluan Allah? Tak ada langsung. Sebab itu Allah yang paling kaya. Tak ada apa? Allah hendak ke udara untuk bernafas? Hendak ke matahari, cahaya matahari? Hendak ke makan? Hendak ke minum? Apa yang Allah hendak? Tak ada apa. Malahan hukum Allah yang Allah bagi hukum tu untuk siapa? Kita semayang tadi, pahalanya untuk siapa? Dapat Allah kan? Tak ada. Semua kembali kepada kita. Itu kaya. Sebab itu yang paling kaya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak perlu kepada orang. Yang menjadikannya pun tak perlu. Kita paling komannya, kita perlukan Allah untuk menjadikan kita. Ya, kira ada bangkang? No comment. Mujur oleh Allah nak jadikan kita. Kalau tidak, kalau Allah tak nak jadikan saya macam? Tak ada lah. Kalau Allah tak nak jadikan tuan-tuan dan perempuan, tak ada lah juga. Itu pun kerana kasih sayang Allah tu dijadikannya kita. Lepas tu dijadikan kita manusia pula. Tak syukur kan? Allah jadikan kita manusia. Kalau Allah nak jadikan kita ni ular, boleh ke tak? Boleh benar. Kalau Allah nak jadikan kita anak katak, boleh dah? Boleh benar ya. Hujan dia pun keluar, tong datang budak tangkap. Betul? Betul tak? Betul? Buat umpan keli. Betul? Mancing keli. Ngak katakan pelia. Kita tu dalam mulut keli tu. Macam. Mujur dijadinya kita ni manusia. Ini bunyi melawak. Tapi betul tak? Kita syukur kepada Allah kerana Allah jadikan kita. Lepas tu udahlah jadinya manusia, dijadinya kita ni beriman Islam pula tu. Kalau tidak apa macam? Kalau kita ni tak dibaginya Islam apa macam? Kapio lah. Bila apa agama kita kalau Tuhan tak bagi kita Islam? Ialah kapio tu apa agamanya? Hindu. Hindu. Allah, ustaz ni bukan nama Ibrahim, apa namanya? Govinda Raju. Tok Imam apa namanya? Balasundram. Sana apa namanya? Parimala Dewi. Mujur oleh Tuhan bagi iman pada kita. Barulah elok nama kita tu Sulaiman, Zaini, lagi Mustafa dan sebagainya. Nama yang baik-baik lagi. Kenapa datang? Dia terkejut ya. Ini saya main apa ni agaknya saya tarik yang tadi
Okey. Mujolah dibaginya kita iman dan Islam. Kalau tidak, kita ni masa taipuzam apa kita buat? Apa kita buat? Well. Tahu apa kata well? Apa well? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Wailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nas yastawfun. Lagi apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Well. Apa tu well? Neraka. Bukannya neraka pun, satu lembah dalam neraka Jahannam, yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Itu wail. Siapa nak kenal? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi mereka yang sembahyang, yang mereka